Cilit lagi yang diri sakit. Ustaz pakai ni. InsyaAllah kita mulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya setiap daripada umat aku, kata Rasulullah, masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang terhaka ataupun engkar kepada arahanku, maka mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa istifadata wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalatu ila al khairi ibtigha'a mardatihi ma ibtigha'a wajhillah wal mardatihi wa qutihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, saya muliakan Fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga saya muliakan Tuan Bilal. Tuan Bilal kita dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya muliakan juga bekas bos saya lah, kan, Ustaz Rozimi pun ada malam ni. Kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur taala dapat bersama pada malam ini untuk kita masuk pengajian fiqh fiqh dalam bab munakahat, bab nikah kahwin lah, insya-Allah. Kalau tahun lepas kita dah bahas tentang berkenaan tauhid je, akidah. Jadi tahun ni kita bawa dua kitab. Satu kitab Niyatul Musalli, yang kedua kitab berkenaan munakahat, nikah kahwin lah, macam tu. Boleh tak tuan nikah kahwin ni? Kau tak minat nikah kahwin, tak minat, tak payahlah. Boleh InsyaAllah.
Jadi masa kita agak singkat sebab kita ada tadi tali arwah. Jadi kita ambil sikitlah insya-Allah. Boleh? Jadi kitab yang kita baca ialah kitab min ataupun manhaj fiqh Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Kin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali As-Sabraji, insya-Allah. Jadi malam ini kita lihat tentang permulaan kitab ini, iaitu tentang nikah dan perkara yang berkaitan dengannya. Nikah dan perkara yang berkaitan dengan nikah. Kita lihat pertama pengertian nikah. Pengertian nikah di muka surat yang kedua yang di kitab boleh semak lah. Kitab ni kalau nak tuan-tuan kena pergi Jabatan Mufti ataupun dekat menara tu, menara yang 14 tingkat 15 tingkat kan, tingkat 4 tak silap saya. Kat situ ada kedai kitab. Itu banyaklah kitab-kitab keluaran daripada Jabatan Mufti, banyak kat situlah. Kita boleh pergi tengok. Saya tak ingatlah harga dia berapa. Baik. Jadi malam ni terlihat tentang pengertian nikah. Nikah daripada segi bahasa ialah dakab dan bertaut. Nikah dari segi bahasa ataupun segi logah ialah dakab dan bertaut. Disebut dalam kitab ni lah. Dikatakan pokok-pokok itu bernikah. Masya Allah, pokok menikah kan. Bermaksud bertaut lah. Pokok-pokok itu bertaut antara satu dengan yang lain. Sementara nikah pada syarak pula ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri. Nikah pada segi syarak ialah satu akad yang mengharuskan ataupun membolehkan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Dan nikah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu merupakan sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan daripada kumpulan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi SAW juga pernah bersabda dalam satu hadis yang lain di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syaris sabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu wijaun." Atau kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya wahai pemuda, ya masyaris sabab, wahai pemuda, barang siapa di kalangan kamu itu mampu untuk berkahwin, maka hendaklah berkahwin. Kerana dengan sungguhnya berkahwin itu aghaddul basar, maknanya menahan pandangan mata lah daripada melihat benda-benda yang bukan-bukan. Wa ahsanul lil farji, dan juga terpelihara kemaluannya daripada melakukan zina ataupun benda-benda yang ditegah oleh syarak. Fa'in paman lam yastati' fa'alaihi bisawm, maka barang siapa yang tidak mampu berkahwin maka hendaklah berpuasa. Fa'innahu wija, kerana sungguhnya puasa itu merupakan perisai ataupun benteng lah daripada kita melakukan perkara yang tegah oleh syarak. Baik. Ia disilahkan sedemikian kerana nikah mengikat dan merapatkan hubungan individu. Nikah ni mana mengikat dan merapatkan hubungan individu. Orang Arab menggunakan lafaz nikah dengan maksud akad. Maksud akad, kemudian bermesra ataupun jima'. Jima' ataupun istilah lain persetubuhan lah. Persetubuhan, hubungan kelamin antara suami isteri itu kan. Namun makna nikah yang sebenar ataupun hakikat nikah ialah akad, manakala penggunaannya dengan makna persetubuhan adalah secara kiasan saja ataupun majaz. Nikah yang sebenar ataupun hakikat nikah, sebenarnya penggunaan nikah ni biasanya untuk akad. Bila sebut nikah je biasanya akad lah. Akad satu ikatan antara pihak lelaki dan juga pihak perempuan. Walaupun daripada sudut lain mana nikah itu ialah watak ataupun persetubuhan lah. Tapi sebenarnya mana persetubuhan tu hanya dalam bentuk kiasan saja, majaz ataupun kiasan. Majaz ni maksudnya sebut lain tapi makna lain.
Sebut main makna lain. Dalam Quran pun banyak ayat berkenaan dengan majaz. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan majaz. Contohnya yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawahiqi hazar maut. Mereka itu memasukkan akan jari-jari mereka. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka dalam telinga. Jadi kalau ikut pada logik akal memang tak boleh terima lah. Yang boleh masukkan dalam telinga ni satu jari je. Satu jari saja, mana anamil jari. Tak boleh kita masuk semua jari kita. Itu dikatakan sebagai majaz. Sebut lain tapi dikena klaim. Ataupun contohnya disebut banyak, disebut dalam kalau kita belajar tentang majaz ataupun balaghah ni. Contohnya ra'aitul asad. Ra'aitu asad. Aku melihat singa. Tapi kita tengok tak ada singa pun. Perhati-perhati mana singa? Ra'aitu asad. Kau kata kau nampak, kau kata kau lihat asad, singa. Rupa-rupanya bukan singa. Rupa-rupanya seorang lelaki yang dia punya muka tu berjambang lah. Berjambang, penuh dengan jambang. Jadi kita ingat tu singa, rupanya orang kan. Atau juga boleh kita artikan dengan makna singa itu rajulun suja'. Mana lelaki berani. Kita nampak seorang lelaki berani. Ra'aitu asad, aku nampak singa. Mana singa? Tak ada singa pun. Rupa-rupanya seorang lelaki berani datang. Itu nama kemajaz lah. Jadi penggunaan perkataan nikah ini sebenarnya kalau segi penggunaan sebenarnya ialah maknanya akad. Habis kalau kita terjemahkan nikah dari segi persetubuhan, makna persetubuhan maksudnya kiasan ataupun majaz sahaja, bukan segi hakikat. Walau bagaimanapun Quran menggunakan lafaz nikah pada keseluruhannya dengan makna akad pernikahan, bukan makna persetubuhan. Jadi kalau kita jumpa ayat-ayat Quran berkenaan perkataan penggunaan perkataan nikah, jadi maknanya akad lah, bukan makna persetubuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan mana-mana perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah. Tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya lah. Itu kalau sebelum menyentuh lagi. Sebelum menyentuh lagi, maknanya tiba-tiba bercerai. Pagi kahwin, petang dah bercerai. Pagi kahwin, petang dah bercerai. Jadi orang ini dia tak ada iddah lah. Kalau ikutkan perempuan tu tak ada iddah. Tapi dikira sebagai apa? Apa namanya? Janda berhias kan? Istilahnya janda berhias lah. Kalau kes janda berhias ni, kalau nak nikah, maknanya kena ada kebenaran daripada mahkamah. Kebenaran mahkamah. Dia ada beberapa kategori lah yang kena ada kebenaran mahkamah. Antaranya ialah janda berhias. Tapi biasanya janda berhias ni jaranglah dibahaskan lah. Jarang orang bahas. Biasanya orang yang nak bercerai satu, cerai dua, cerai tiga dan sebagainya, itu banyak yang dibahaskan. Baik, kemudian maksud berkahwin dengan perempuan yang beriman adalah dengan berakad nikah dengan mereka. Hal ini berdasarkan maksud ayat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, iaitu menyetubuhinya. Jadi maksud berkahwin dengan perempuan-perempuan beriman adalah dengan berakad nikah dengan mereka. Itu maksud dengan nikah tu. Iza nakahtumul mu'minat. Ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minat. Wahai orang beriman, apabila kamu bernikah dengan perempuan-perempuan berkahwin. Jadi apa maksud nikah itu? Ialah akad. Bukan wati ataupun watak persetubuhan lah. Tapi maknanya akad perhubungan antara suami isteri untuk menghalalkan.
perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sebelum ini. Dan nikah tu, akad tu pun kena ada juga saksi lah. Bila akad kena ada saksi lah. Akad kena ada saksi. Kemudian jangan salah pula. Kalau wali tu janganlah salah wali pula. Kita dah pilih wali dia lah. Tiba-tiba pakai wali lain ada. Tiba-tiba gunakan wali lain. Wali kita dah pilih dah. Sebab mana-mana orang yang memohon bernikah, dia akan hantar borang ke pejabat agama dulu. Dia akan hantar borang pejabat agama. Kita akan cek lah borang tu. Macam mana status lelaki tu? Sama ada bujang ataupun duda. Macam mana status perempuan itu? Sama ada anak dara ataupun janda. Atau balu. Tapi perempuan, kalau lelaki, dia duda saja. Kalau lelaki kematian isteri, kita tetap panggil dia duda. Kita tak panggil dia bala, tak ada. Tak panggil dia bala lah. Tapi kalau perempuan, kalau kematian suami, kita panggil dia balu. Kalau dia bercerai hidup, maka kita namakan sebagai janda. Betul tak? Kita panggil dia sebagai janda. Lelaki kalau bercerai hidup, mana kita panggil dia sebagai duda. Betul tak? Panggil dia duda. Tapi kalau dia bercerai mati dengan isterinya, isteri dia meninggal dunia, so kita nak panggil apa? Bala. Kalau perempuan balulah. Jadi sebenarnya tidak ada istilah lah. Tidak ada istilah untuk lelaki yang kematian isteri. Biasanya kita hanya panggil dia sebagai duda je lah. Duda saja. Boleh? InsyaAllah. Jadi maksud berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman adalah dengan berakad nikah dengan mereka. Hal ini berdasarkan maksud ayat. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, iaitu menyetubuhinya. Itu sebut dalam Quran tadi. Iza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunha. Baik, kemudian poin syariatan nikah. Islam mensyariatkan perkahwinan dan menetapkan peraturan yang sempurna berdasarkan prinsip yang kukuh dan menjamin kestabilan masyarakat. Kebahagiaan keluarga, tersebarnya kebaikan, pemeliharaan budi pekerti dan mengekalkan generasi manusia. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Fankihu ma tabalakum, maka berkahwinlah kamu dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada mana-mana perempuan. Sama ada 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4. Jadi Islam membolehkan perkahwinan lah. Maknanya istilahnya poligami lah. Istilahnya poligami. Ada perempuan ni tak suka poligami, marah dia. Marah dia kan. Bila suami itu nak nikah lainnya, dia dah lah. Mula-mula tu dia dah poning tu. Poning dia kan. Bongih dia tu kalau dengan suami itu nikah lain. Macam tu. Tapi sebab kalau Islam dah membolehkan lelaki berkahwin, tak masalah. Cuma janganlah hantar dokumen yang palsu. Sebab ada lelaki yang hantar dokumen palsu, kebenaran mahkamah. Sebab nak poligami ni ada kebenaran mahkamah. Mesti ada kebenaran daripada mahkamah syariah. Kalau tak ada kebenaran, memang kita tak benarkanlah. Dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau nak poligami mesti ada kebenaran mahkamah. Masalah ada yang hantar kebenaran mahkamah palsu. Berani dia tu. Berani betul dia palsukan kebenaran mahkamah tu. Dia pakai logo mahkamah. Mahkamah, contohnya mahkamah Pulau Pinang ada kes. Ada banyak kes lah, bukan satu kes, banyak kes. Ustaz Rozimi kan? Ustaz Rozimi tahu tu banyak kes. Rupa bukan kat ni 9 dia buat kerja dia. Kat negeri lain pun dia ada buat kerja juga. Dia macam sindiket lah, sindiket. Tapi benda tu dalam kita banyak report dah. Polis dah banyak dah terima report berkenaan dengan perkara tadi, dan benda tu dalam kes siasatan sekarang ni. Macam tu. Dia banyak benda lah dia. Kalau pada kebenaran mahkamah tu, antara benda yang dia palsukan pada kebenaran mahkamah tu, pertama dia gunakan logo tanpa kebenaran mahkamah. Kemudian dia gunakan nombor siri pun salah. Nombor siri salah. Kan? Lepas tu apa lagi?
hakim yang tanda tangan itu, hakim tu tak ada, tak bertugas. Hakim tu tersilap dah pension dah hakim tu. Ataupun mungkin hakim tu dah bukan dia bertugas di mahkamah tu, dia pergi mahkamah, dia ada hakim tu ada tapi tak bertugas di mahkamah tu, bertugas di mahkamah lain. Banyak benda lah. Saksi pun dia palsukan juga saksi. Sebab dia bila dia hantar ke mahkamah tu dia guna saksi. Saksi tu pun palsu juga. Tak wujud orang itu tu kan. Ada 2-3 orang saksi, siap pakai cop lah tu. Pakai cop. Soalan macam betul-betul real lah. Saksi itu dipanggil JK Masjid. Dia ambil JK Masjid mana-mana tak, dia letak sebagai saksi. Tapi bila tanya orang saja tu, tak ada pun nama orang tu. Tak ada pun nama orang tu. Ni masalah. Kemudian dokumen pejabat agama pun dipasukan juga. Dahlah dokumen mahkamah dipasukan, pejabat agama pun dipasukan. Bila kita tanya pejabat agama, tak ada pun. Kita tanya ada tak nombor ni tuan-tuan? Nombor siri ni ada tak? Dia mereka kata tak ada, tak wujud ni, palsu. Tanya mahkamah ada tak benda ni? Ada tak kebenaran mahkamah ni keluarkan? Tak ada juga. Nampak? Bila tak ambil tindakan, jadi benda tu akan terus berlanjutan lah. Berlanjutan kan? Akan datang yang lain pula. Dan kumpulan ni bila kita cek-cek, rupanya dia adalah saki baki daripada kumpulan yang Al-Alqam dulu. Saki baki dia lah. Mereka lah kumpulan-kumpulan tu. Terdapat tahulah cara dia berpakaian dia, kemudian songkok dia pun tahu songkok dia tu, tengok ini mesti kumpulan tu. Masya-Allah tuan. Kita bukan nak menghalang mereka nak nikah, tak ada nak menghalang, tapi janganlah memasukkan dokumen. Ramai yang kita luluskan, tapi dengan syarat ada kebenaran mahkamah lah. Tu je. Bukan susah benar kan. Kalau kau berani, pergilah mahkamah. Apa susah benar. Kalau kau yakin kau mampu, kau ada kemampuan dari segi wang ringgit, kemampuan tenaga, kemampuan tu boleh berlaku adil dan sebagainya, pergi je mohon kebenaran di mahkamah. Apa yang susah benar. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in kuntum fuqara yughnihumullahu min fadlih. Yughnihumullahu min fadlih. Yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ayat dalam surah Nur ayat 32. Ayat kat situ dia tak habis itu tu. Sebenarnya ayat ni panjang lagi. Wa ankihu ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Maksudnya, dan kahwinlah orang-orang yang bujang, lelaki ataupun perempuan daripada kalangan kamu. Kahwinlah orang-orang yang bujang. Maksud orang bujang ini ialah yang tidak ada suami ataupun tidak ada isteri lah maksudnya tu. Tapi kalau ada isteri seorang, itu yang kena poligami tu. Dan kahwinlah orang yang bujang, lelaki dan perempuan daripada kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut, dan jika mereka miskin, iyakunul fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan pada mereka daripada limpahan kurniaannya, daripada limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau kita nak ada harta, kenalah berkahwin. Tengoklah kalau orang berkahwin, beza tak kalau berkahwin dengan bujang? Beza kan? Kalau bujang ni dia hanya fikir diri sendiri je, dia tak ada fikir benda lain. Bila orang kahwin ni banyak benda nak kena fikir. Dia nak kena cari rumah, sediakan rumah, kan, sediakan pendapatan, sediakan tu, sediakan ni dan sebagainya. Jadi dengan tidak semena-mena, maknanya dia dapat menambah harta dia. Kalau orang bujang, dia tak ada fikir apa sangat. Dia fikir diri dia sendiri saja. Dia tak ada fikir nak beli rumah, tak ada nak pergi. Kalau motor tu biasalah orang bujang dia akan fikirlah nak beli motor, tukar rim tayar dan sebagainya, dia solekkan kereta dia. Itu biasalah orang bujang. Itu pun kalau orang bujang bekerja. Kalau orang bujang tak bekerja, dia pun tak ada fikir sangatlah apa benda nak fikir. Kerja pun tak ada, tuan-tuan. Bagi orang yang bujang bekerja, dia fikirlah kan macam mana nak tukar rim tayar, sport rim, tukar tu, solekkan kereta, macam-macam lah. Dia tak ada fikir tentang keluarga dia.
Sebab dia rasa macam tak ada tanggungjawab. Bila orang berkahwin, dia akan fikir dia tanggungjawab dia. Dia akan kena fikir, oh, aku dah ada keluarga, dah ada isteri, kemudian ada anak pula. Betul tak? Dia akan fikir macam mana nak beli rumah. Takkan nak sewa rumah je kan? Mesti nak beli rumah. Kalau kereta tu macam mana? Kalau ada satu kereta, tentu nak kena cari satu kereta lagi. Takkan dia ada kereta seorang, isteri tak ada kereta. Kadang-kadang kerja tempat lain, isteri kerja tempat lain, suami kerja tempat lain, mesti ada 2 kereta. Bila ada 2 kereta pula kan, kalau pergi kedai doket-doket takkan nak naik kereta. Nak pergi kedai, nak cari yang kata barang dapur, nak cari ikan, nak cari lauk, macam-macam lah kan, nak cari udang nak masak kan, nak makan dengan keluarga, takkan nak pakai kereta, tentu nak cari motor pula, beli motor pula. Betul tak? Kemudian benda fikirlah, aku macam tu nak beli tanah pula. Jadi mana dengan tak sebenarnya, maknanya dia akan berfikirlah. Mana kat situ harta ni akan bertambah. Berbeza dengan orang bujang. Betul tak? Macam tu. Orang bujang pun hanya biasanya mengharapkan pemberian daripada mak ayah dia lah. Kalau mak ayah bagi, tak ada lah. Bagi ada lah. Kalau mak ayah tak bagi, tak ada lah tu. Dia harapkan pemberian mak ayah dia je. Baik. Itu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyiris sabab tadi, man istata' minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu ghadul basar wa ahsanul farji, faman lam yastati' falai bisum fa innahu wija. Kemudian satu lagi tuan-tuan berkenaan berkahwin. Berkahwin ni kadang-kadang tak kira umur lah tuan. Tak kira umur. Kalau kami di pejabat agama tu, ada yang muda, ada yang tua pun ada. Tadi pun ada satu lelaki umur 70. Duda lah umur 70 duda. Perempuan umur 29. Anak dara. 29 anak dara. Kan? Takkan tuan-tuan nak dongar je kan? Senyum je. Tuan-tuan bila lagi tak? Yang solo-solo tu boleh lah. Saya carilah perhati-perhati lah kan. Dia tak kan? Itu. Ramai tuan-tuan. Apalagi kalau kes penceraian zaman sekarang ni. Dalam kes-kes macam COVID ni, pandemik ni pun kan, boleh juga orang rumah tangga kacau bilau, bercerai. Hari tu pun ada satu juga kan, beraduh suami isteri. Kan? Yang suami ni dia kata ada hubungan lah dengan janda mana tah. Kan? Lepas tu isteri ni dapatlah trace. Dapatlah trace bahawa suami ni adalah hubungan dengan janda. Kan? Dah sebulan dah bergaduh. Sebulan bergaduh. Datang pejabat agama. Tak selesai-selesai juga. Lalas kata baliklah tuan, baliklah. Masing-masing berkoreh je. Yang suami dia kata, dia cakap dengan isteri dia, sebenarnya ustaz, saya dah tak ada hubungan dengan janda tu dah. Tak ada apa-apa hubungan dah. Saya dah putuskan hubungan dengan janda tu dah, dia kata. Yang isteri ni pula nak juga korek rahsia. Dia nak tahu juga rahsia siapa perempuan ni, siapa janda ni. Kayak mana ni kan? Tengok gambar tu abang kata dama dengan janda tu kayak air terjun, kata. Kayak air terjun mana tu? Kalau ikutkan air terjun ni, air terjun ni kayak latar mana ni, kayak bosut ni, kata. Abang parking kereta kayak mana? Sampai situ dia semua dia tak tahu. Abang parking kereta kayak mana, lepas tu berjalan daripada kereta tu ke kereta terjun tu macam mana. Semua nak Yang suami kata, saya dah tak ada hubungan dengan perempuan tu dah. Dah habis dah. Yang perempuan, yang isteri ni nak korek lagi rahsia. Jadi tak selesai lah. Kalau macam tu tak selesai lah. Sebenarnya kita pejabat agama ni, bahagian nikah cerai ni kan, kami di pejabat agama Somban ni, kita hanya ambil kes orang nak bernikah je. Masalah rumah tangga ni kita hantar ke bahagian bicara je. Tapi kadang ada juga pasangan-pasangan ni nak juga kita jumpa dia. Dia nak juga jumpa dengan kita, selesaikan masalah dia. Nak kita layan je lah. Kan buat macam mana. Tapi saya cakaplah jangan lama-lama bonus, sebab itu bukan bidang kerja kita. Yang isteri ni pula nak juga korek rahsia. Yang suami ni kata dah tak ada hubungan apa-apa dah. Dia dah poning dah ustaz, dia kata. Dah poning dia dah. Dah dia anggap, dia rasa macam dia ni dah gila dah ustaz, dia kata.
suami juga lah. Isteri nak korek juga. Dua orang berpelajaran. Isteri kerja bank, pegawai bank. Suami kerja cikgu. Suami kerja cikgu. Anak 2 orang. Berbalah tak habis-habis. Kalau macam tu masing-masing berkorek takkan selesai lah cakap. Masa dia pun habis dengar tuan-tuan bercerita ni, tuan-puan cerita ni. Dah lah saya sebalik lah. Selesaikanlah. Kata masing-masing lah. Ya. Kalau tak selesai juga, kena pun lagi mahkamah lah. Selesai mahkamah juga. Jadi, kalau masing-masing tak nak berlapang dada, sampai bila pun tak selesai juga. Macam tu. Okey tuan. Saya kata itu sajalah perbincangan kita pada malam ini. Mana baru masuk mukadimah lah. Kerana masa kita terhad pada maghrib ni. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi tentang galakkan perkahwin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana ma'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.